sejahtera. Saya mengucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian, saya Tashwin dan nombor matrik saya adalah 269571. Tajuk perbincangan saya adalah teori kognitif sosial. Apakah itu teori kognitif sosial? Teori ini merupakan kaedah yang digunakan dalam bidang psikologi, kesihatan, pendidikan dan komunikasi untuk mengkaji tingkah laku seseorang individu mengikut situasi. Teori ini dikatakan pepecahan dari teori pembelajaran sosial dan kemudian dimajukan oleh Albert Bandura. Teori ini mengatakan bahawa seseorang itu tidak dapat belajar meniru sehingga mereka memahami bahawa mereka sedang ditiru. Albert Bandura telah menjalankan sebuah eksperimen yang bernama Bobo Doll Experiment. Bandura mengatakan bahawa teori ini juga dapat digunakan di media massa. Perspektif teori. Teori ini merupakan suatu kaedah yang fleksibel bagi penyelidikan. Oleh itu, seseorang itu dapat menggunakan pelbagai cara untuk menjalankan sebuah kajian. Pasca positivis merupakan perspektif teori ini. Dalam eksperimen Bobo Doll, Bandura telah memerhatikan beberapa kanak-kanak. Beliau telah memerhatikan gelagat kanak-kanak tersebut, tingkah laku mereka dan bagaimana mereka bertindak mengikut sebuah situasi yang dialami. Idea utama teori dan prinsip. Teori ini mencipta demi tujuan kesihatan dan psikologi. Matlamannya adalah mengatur tingkah laku seseorang individu dan bagaimana mereka bertindak mengikut sebuah situasi dan apa yang berlaku selepas mereka bertindak. Reciprocal determinism. Penentuan tindak balas terhadap persekitaran dipengaruhi oleh faktor persendirian dan faktor sosial. Secara langsung, jika kita tanya seorang kanak-kanak, dia akan kata saya memang tak suka pergi sekolah. Jawapannya kerana mereka tidak suka persekitaran yang sangat sunyi, lagipun mereka tidak suka dengan guru-guru dan staf yang terlalu garang. Ini merupakan contoh reciprocal determinism. Emosi kanak-kanak tersebut berubah apabila dimarahi oleh guru tersebut. Seterusnya, pembelajaran pemerhatian atau observational merupakan adaptasi melalui pemerhatian, menyaksikan suatu perbuatan kemudian kita cuba melakukan perbuatan. TikTok merupakan contoh untuk observational. Hal ini kerana dalam TikTok ada banyak video yang sedang menjadi trend. Seseorang individu akan tengok video itu dan mereka akan cuba mengaplikasi apa yang mereka tengok melalui video TikTok tersebut. Seterusnya, keupayaan tingkah laku, memahami apa yang dilakukan. Sebagai contoh, social media influencer. Mereka akan tunjuk daya kehidupan mereka, bagaimana mereka hidup, produk-produk yang menggunakan untuk memberi penerangan kepada orang lain macam mana mereka sedang hidup. Pengukuhan, terdapat dua faktor mempengaruhi, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Terusnya, peneguhan negatif. Peneguhan negatif merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengelakkan sesuatu peristiwa berulang. Sebagai contoh, seorang guru sanggup mengambil tindakan tegas atas muridnya supaya murid itu tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan pada masa akan datang. Seterusnya, harapan. Harapan merupakan satu perkara yang subjektif. Harapan akan berasal selepas sebuah peristiwa berlaku. Tiada jaminan bahawa apa yang kita akan harap akan berlaku pada masa akan datang. Mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku. Pembuli ubah yang mengembangkan teori terdapat tiga, iaitu faktor bersendirian, faktor persekitaran dan tingkah laku. Faktor persendirian menunjukkan diri sendiri seseorang. Setiap orang akan mempunyai objektif yang tersendiri untuk mencapai dalam kehidupan. Terdapat tiga aspek dalam faktor persendirian, iaitu keberkesanan diri, pengetahuan dan matlamat. Keberkesanan diri merujuk kepada daya keyakinan seseorang individu. Setiap orang akan mempunyai keyakinan tersendiri untuk mencapai pada masa akan datang.
Keyakinan diri akan diganggu apabila kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Seterusnya, pengetahuan. Pengetahuan merupakan pemahaman am kepada setiap orang, mempunyai potensi untuk dimanfaat demi kebaikan manusia. Matlamat atau dikenali sebagai target dalam bahasa Inggeris. Setiap orang akan mempunyai matlamat dalam kehidupan. Sebagai contoh, menjadi jutawan, menjadi doktor, membenarkan seseorang untuk berusaha sehingga mereka mencapai apa yang mereka diingini. Tingkah laku merupakan perbuatan yang kita lakukan. Setiap perlakuan yang kita lakukan akan mencerminkan sikap kita. Faktor persekitaran iaitu faktor mengelilingi kita. Setiap tindakan diambil akan dipengaruhi oleh faktor persekitaran, merupakan interaksi antara seseorang individu dengan persekitaran. Halangan sosial merupakan aspek pengaruhi faktor persekitaran. Sokongan sosial iaitu menerima bantuan pada tepat masa daripada orang yang dikenali seperti rakan-rakan dan ahli keluarga. Hal ini mengelakkan individu daripada mengambil tindakan yang tidak wajar. Secara langsung, ketiga-tiga faktor ini mempengaruhi antara satu sama lain. Hal ini kerana segala tindakan yang diambil oleh seseorang individu adalah disebabkan ketiga-tiga faktor ini. Teori kognitif sosial dicipta untuk menggunakan dalam bidang kesihatan dan psikologi, tetapi pada tahun 2001, Albert Bandura mengatakan bahawa teori ini dapat digunakan dalam bidang media untuk mengkaji tingkah laku pengguna. Hal ini kerana media sosial menjadi platform utama. Terima kasih.